Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhimni bi husni sawan nakmah, hatta annahu man sami'a qiraati wa kalami yasdadu riqqatan fi qalbi, in kana qasiya qalba amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa aba. Qila ya Rasulullah, man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati pengurusi Stali Jabatan Kuasa Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, pemimpin-pemimpin setempat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadatillahi Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini kita sekali lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di malam 27 Rejab, yang mana pada malam 27 Rejab ini, sepakat kata ulama, berlakunya peristiwa yang sangat besar ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj. Dan sebenarnya tuan-tuan, apabila kita memperingati peristiwa Isra' Mi'raj ini, sebenarnya kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam akan memperingati peristiwa yang sangat agung ini. Setiap malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperingati peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kerana itulah peristiwa yang sangat besar yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, tanda Nabi nak menyatakan Nabi mengingati peristiwa Isra' Mi'raj ini tiap-tiap malam. Sebelum tidur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca satu surah yang berkaitan, yang mengkisahkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj tersebut.
Salah satu surahnya iaitu surah Al-Isra. Sebelum tidur Nabi SAW akan membacanya. Artinya baginda Rasulullah SAW setiap malam akan memperingati peristiwa tersebut. Ini bermakna tuan-tuan, pada malam ini kita mengadakan memperingati sambutan Isra' Mi'raj ini, artinya kita menghidupkan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka sebab itu tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukan peristiwa yang biasa-biasa. Kerana jelas dan terang Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya peristiwa Isra', ataupun yang disebut sebagai perjalanan bumi. Isra' itu perjalanan bumi, bermula daripada Masjidil Haram ataupun Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra'. Adapun daripada Baitul Maqdis naik sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa, itu dipanggil peristiwa Mi'raj. Perjalanan bumi Isra', perjalanan langit Mi'raj. Maka jelas dan terang peristiwa Isra' dan Mi'raj disebut di dalam Al-Quranul Karim. Adapun peristiwa Isra' Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra'. Dalam suratul Isra' secara jelas dan terang. Sehingga kan tuan-tuan, kata ulama, jika sekiranya seseorang dulu ke sekarang ke yang akan datang, jika seseorang menolak dan menafikan peristiwa Isra', Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, maka hukumnya adalah kafir. Kerana apa? Kerana jelas Allah Ta'ala merakamkan di dalam suratul Isra'. Maka orang tolak ayat Quran walaupun satu huruf sekalipun, maka boleh terkeluar daripada Islam. Ini kan peristiwa yang sangat agung. Walaupun perkara tersebut dari segi logik akal manusia, mereka ada yang menolaknya. Tetapi adapun kita orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, maka bila tersebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita kena terima tuan-tuan. Wajib kena terima. Walaupun dari segi akal tu agak payah nak terima. Sebab tu ada sampai hari ni tuan-tuan menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bahkan kalau dia tak tolak peristiwa Mi'raj, dia tolak peristiwa Isra' saja, itu pun fahuwa kafir. Itu dikira sebagai hukum kafir. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memulakan dengan perkataan tasbih. Tasbih iaitu subhan. Memulakan dengan perkataan subhana, iaitu maha suci. Menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Apa-apa tuan-tuan yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala, apatah lagi nak samakan dengan makhluk, maka kita kena tanzihkan tuan-tuan, kita kena sucikan. Sebab itu Allah Ta'ala tidak sama sekali sama dengan makhluk dia. Tidak sama sekali dengan makhluk. Sama ada, sama pada zat, sama pada sifat,
maupun sama pada perbuatan, af'al. Tidak sama sekali. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala menyatakan aku ni tidak sama dengan syai', ai makhluk. Tak sama dengan makhluk. Artinya kita tak boleh nak samakan sama ada zat kita sama dengan makhluk, tak boleh. Sifat kita sama dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Zat kita nak samakan dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Perbuatan kita nak samakan dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Itu syirik, tuan-tuan. Sebab itu kita kena tanzih, menyucikan perkara yang tidak selayaknya dengan Allah Ta'ala. Contoh zat. Kita zat ni berjisim, tuan-tuan, berketul. Bertulang, berdaging, berdarah, ketul, berjisim. Adakah Allah Ta'ala sama dengan kita berjisim? Na'udzubillah. Sebab tu bahaya. Sebab tu ramai hari ni, tuan-tuan, terjerumus masalah dengan ketirisan akidah, kecelaruan tauhid, sehingga kan boleh mencacatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita sembahyang, kita mengaji, kita hak sedekah, kita infak, kita baca Quran, kita buat amal ibadah, tetapi rupanya, tuan-tuan, kita ada masalah kecelaruan akidah. Kita ada masalah ketirisan tauhid yang menyebabkan kekurangan ataupun kecacatan kepada iman. Apa dia? Apabila seseorang itu beriktikad yang tidak selari dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tuan-tuan dengar setiap kali khutbah Pak Imam, baru je ni, sebelum ni tak ada, tapi alhamdulillah lah, tuan-tuan, bagus. Supaya orang kita kenal sebenarnya siapa imam tauhid kita. Lah ni tak tahu, sebelum ni tak tahu pun. Tak tahu, tuan-tuan, imam tauhid. Kalau duk sebut Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i tahu. Itu pun sebut Imam fiqh siapa? Imam Syafi'i. Imam tauhid tak tahu. Imam tasawuf pun tak tahu. Itu yang kecelaruan, ketirisan yang berlaku kepada umat kita hari ini. Jadi maka Pak Imam selalu sebut pada khutbah Jumaat, berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tapi masa mula-mula digazetkan dalam khutbah supaya disebut, tergeliat juga lidah Pak Imam. Macam-macam, tuan-tuan, saya dengar. Tuan-tuan berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ari dan Matari, macam-macam, tuan-tuan. Tergeliat-geliat lidah. Tak pernah duk sebut. Ada yang tu boleh tanya lagi, ni siapa ustaz? La ilaha illallah. Orang utara kata, tuan-tuan, berat nanang. Berat, tuan-tuan. Bukan main-main. Ni masalah akidah. Masalah akidah. Alhamdulillah lah, sekarang dah lancar dah lidah Pak Imam semua. Dah biasa. Asy'ari, Asy'ariyah. Kan? Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam tauhid. Maka sebab itu, kalau hari ini kita tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahaya, tuan-tuan. Ini kena perhati, kena cek ni. Iaitu apabila seseorang itu menyamakan sifat ataupun zat ataupun perbuatan tu samakan makhluk dengan sifat Allah. Sifat makhluk dengan sifat Allah Khaliq. Sebab tu Allah Ta'ala jelas dalam Quran. Allah Ta'ala kata, laisa kamislihi syai'. Kamu jangan samakan aku dengan makhluk. Laisa syai' ai makhluk. Tak sama, tuan-tuan. Zat pun tak sama. Kita ketul jisim. Kalau siapa yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertempat, artinya dia sudah menjisimkan Allah Ta'ala.
Tuhan kat mana Haji? Kat langit lah. Allah. Ustaz, Isra' Mi'raj ni Nabi naik ke langit, jumpa Allah. Siapa kata? Ni tak tahulah tuan-tuan, sempat ke tak sempat naik langit ni. Ni sekejap je masa ni. Tak tahu sempat tak sempat. Sempat tak sempat, sempatlah tuan-tuan. Tak. Takut sempat naik langit, tak sempat nak turun. Baru minit lagi nak habis dah. Tak. Ni bahaya ni. Dia kata Allah Ta'ala kat langit. Langit berjisim tuan-tuan. Macam kita ada ke atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu berarah. Itu sifat makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tu khalik. Laisa kamitslihi syai'. Tak sama dengan makhluk. Ni hati-hati. Pegangan kita, i'tikad kita, iman kita. Takut-takut tuan-tuan tidak selari sebenarnya dengan akidah yang sebenar. Itu dari segi zat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari segi sifat. Turun, naik, depan, belakang, kiri, kanan, itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Maka sebab itu tuan-tuan, antara pengajaran kata ulama, Allah Ta'ala mulakan dalam suratul Isra', Subhana, Maha Suci Allah. Maka sebelum mati kita ni tuan-tuan, pastikan benar-benar kita menyucikan, mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada yang tak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Yang tak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Samakan makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan wajib belajar tauhid. Wajib belajar tauhid. Kita benda ni halus, dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Dan ini yang sangat bahaya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, Subhana, Maha Suci Allah. Lepas tu ada satu faedah kata ulama, disebut di dalam syarah Mi'raj Ghaithi. Asy-Syaikh Qalyubi rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah alfa marrah fi kulli yaumin faqad ishtara nafsahu minan nar, bimakna a'taqaha minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang membaca subhanallah, Maha Suci Allah, alfa marrah, berapa kali? 1000 kali. Maknanya dia jadikan wirid. Dia tasbih subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali. Fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tuan-tuan dia zikir tasbih subhanallah, subhanallah 1000 kali setiap hari. Faqad ishtara nafsahu minan nar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menebus dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kata ulama, Allah Ta'ala memerdekakan dia daripada api neraka. Asbab satu orang dia boleh jaga tasbih ni tuan-tuan satu hari tak banyak pun, 1000 je. 1000 je. Subhanallah, 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 subhanallah 1000 satu hari. Dia mati tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala bebaskan diri dia daripada api neraka. Bukan satu perkara yang berat sebenarnya, yang mudah, ringan. Jika kita berkehendak untuk mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhkan daripada api neraka, maka Allah Ta'ala bagi lorong mudah untuk kita zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 1000 tak banyak. Yang merasakan banyak ni tuan-tuan syaitan. Syaitan hak duk bisik, banyak je, jangan. Masaknya belum, basuhnya belum, lipat bajunya belum, banyak je. Dah syaitan yang kata banyak. Tak banyak pun. 1000 tuan-tuan tak banyak. Kan? Yang tak melaziminya, tak biasa tu memang rasa banyak, tapi kalau dah biasa tuan-tuan, biasa je. Biasa je. Dah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni masih lagi berada bulan Rajab.
Ujung dah ujung dah. Ujung. Antara salah satu amalan yang perlu perbanyakkan dalam bulan Rajab adalah istighfar. Istighfar. Paling tidak pun tuan-tuan 70 kali satu hari. 70 kali satu hari. Sebab apa? Sebab bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam. Bulan Syakban adalah bulan untuk kita menyiram. Kalau apa yang kita nak siram tu ada benda benih lah yang nak ditanam, yang telah ditanam, barulah boleh siram. Kalau duk siram tak ada benda benih yang ditanam, awak siram apa ji? Siram apa tu ji? Saja siram tangan. Kita hak siram sebab apa? Sebab dah ditanam. Maka bulan Syaban tu bulan untuk kita menyirami hasil daripada amal ibadah kita, Quran kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siram. Maka bulan Ramadan lah tempat kita menuainya. Tempat kita menuainya. Jadi sebab itu antara kata ulama hak bulan Rajab ini adalah kita perlu tunaikan, iaitu perbanyakkan istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita kurang ataupun kita tak istighfar tuan-tuan dalam bulan Rajab, tidak perbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala dalam bulan Rajab, artinya kita masih lagi dalam keadaan minal ghafilin, dalam keadaan lalai, bahkan kita tidak menunaikan hak kita berada dalam bulan Rajab. Dalam bulan Rajab. Inilah mukadimah tuan-tuan untuk kita tengok nanti macam mana amal ibadah kita dalam bulan Ramadan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu kata Allah Ta'ala Subhanah, Maha Suci Allah. Maka pastikan tuan-tuan sebelum kita mati, jangan ada dalam i'tikad pegangan kita, iman kita, perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan selesai tuan-tuan akidah ni. Sebab itu yang Allah Ta'ala akan tanya nanti akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita ni semua akan mati tuan-tuan. Semua kita akan mati. Cepat, lambat, apa semua akan mati. Bukan kena Covid je mati. Orang tak kena Covid pun mati. Alhamdulillah setakat ni tak kena Covid Ustaz. Macam tak mati. Mati. Kena Covid mati, tak kena Covid pun mati. Dah. Semua orang akan mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai tuan-tuan, tak cepat tak lambat sesaat. Dah, semua orang akan mati. Cuma masa tu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila semua orang akan mati tuan-tuan, bila mati nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita tak ada manfaat. Anak pinak kita yang kita bangga tak ada manfaat tuan-tuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat, pada ketika itu yang kita ada harta banyak, sikit pun tak ada apa pun. Anak pun tak ada dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kamu datang kepada aku nanti bila hak mati, aku nak tengok kamu punya akidah, iman, i'tikad, tauhid kamu salim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sejahtera. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala mulakan dengan peristiwa Isra' ni dengan perkataan tasbih subhanah. Bahkan kata ulama tafsir tuan-tuan, bila mana sesuatu ayat itu Allah Ta'ala mulakan dengan subhanah, Maha Suci Allah, tasbih. Selepas daripada perkataan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menceritakan satu kisah yang sangat besar. Allah Ta'ala nak sebut perkara yang sangat penting. Maka memang benarlah tuan-tuan. Kerana bila mana Allah Ta'ala menyatakan subhanah, Maha Suci Allah, maka suruh kita ambil perhatian. Allah Ta'ala menceritakan satu kisah yang tak pernah berlaku kepada satu manusia pun sebelum daripada ini tuan-tuan. Hatta Nabi-Nabi terdahulu pun tidak diperlakukan oleh Allah Ta'ala seperti mana diperjalankan oleh Allah Ta'ala akan Nabi SAW. Maka sebab itu kata Allah Ta'ala, Allazi asra bi abdi. Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang jalankan tuan-tuan? Allah. Bukan hak Nabi jalan sendiri.
Sebab tu kalau dia tak faham tuan-tuan, mustahil. Duk daripada Mekah sampai ke Palestin, Baitul Maqdis tu sekejap benar. Padahal jauh, berbulan perjalanan. Sebab kalau orang yang mengimani Allah Ta'ala, tiada perkara yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Dari segi adat memanglah mustahil tuan-tuan. Adat ni perjalanan biasa. Yang biasa. Orang pergi ke contoh daripada Mekah ke Palestin contoh. Kalau zaman dulu naik unta apa semua, 3 bulan perjalanan umpamanya. Tiba tuan-tuan tak sampai setengah malam, tak sampai 1 malam. Itu baru perjalanan buminya. Itu adat kebiasaan. Tapi tiada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Cepat perjalanan tu, tiada mustahil di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu orang tua-tua dulu tuan-tuan, dia ada satu amalan doa. Dipanggil apa? Kalau dia nak berjalan tu, dia baca doa tu. Orang tua-tua sebut doa, amalan doa lipat bumi. Tu dulu macam-macam tuan-tuan, hebat-hebat dia. Tuan-tuan haji ni nampak je macam ni, beramal banyak ni. Amalan banyak. Amalan lipat bumi, pasak bumi, doa perabun, macam-macam lah. Rumah tak ada pagar, tapi orang tak pernah masuk. Rumah kita berpagar tinggi tuan-tuan. Asyik kena masuk je tak sudah. Batu orang dulu dia ada amalan lipat bumi. Yang jauh perjalanan jadi pendek. Masa yang panjang jadi singkat. Itu yang disebut sebagai doa masa kita nak mulakan perjalanan tu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma atwi anna bu'dah. Ya Allah, pendekkanlah yang jauh jadi pendek, yang lama jadi singkat. Allahumma atwi anna bu'dah. Tapi baca dengan yakinlah. Yakin pada Allah. Jangan tak yakin saja je baca. Allahumma atwi anna bu'dah. Tak rasa dekat pun Ustaz. Baca dengan yakin lah. Yakin pada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, yang mana jauh tak terasa jauh, dekat. Muslimin hadiri yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata asra bi abdi, aku yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Bila aku, yakni Allah Ta'ala perjalankan tuan-tuan, jangan banyak soal lah artinya. Tak ada perkara yang mustahil. Tak ada perkara yang mustahil di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Kerana dalam perjalanan Nabi SAW tu tuan-tuan, nampak macam dekat, tetapi tempat yang Nabi singgah tu nak daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis tu banyak stesen dia. Sebab kenderaan yang Nabi naik tu bukan kenderaan biasa-biasa tuan-tuan. Bukan Proton Proton baru X7. Bukan macam bukan yang canggih-canggih, tak, lagi canggih tuan-tuan. Yang namanya Burak. Namanya Burak. Kenderaan yang sangat istimewa tuan-tuan, khas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau panjang-panjang tuan-tuan. Saya yang penting nak ambil ibrah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, itu yang sangat penting. Jadi kalau tengok dalam perjalanan Nabi SAW daripada Allahumma salli ala Muhammad, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, banyak tempat-tempat yang Nabi SAW diberhentikan. Semua tu tuan-tuan ada dia punya pengajarannya. Maka sebab itu dalam Allah Ta'ala nak memperjalankan Nabi SAW, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW dibelah dada dia. Saya singkatkan, dibelah dada dia. Dan kisah Nabi SAW dibelah dada ni bukan sekali tuan-tuan. Bukan masa pada malam 27 Rajab, bukan masa nak Isra' Mi'raj ni, tak. Pernah berlaku yang pertama sekali Nabi dibelah dada ni, iaitu pada pertama sekali di satu tempat yang namanya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, pada ketika itu Nabi berada di situ, Nabi pernah dibelah dada dia. Kemudian yang kedua, pada umur Nabi SAW 10 tahun.
Kali yang kedua, Nabi dibelah dadanya pada umur 10 tahun. Kemudian yang ketiga, ketika mana Nabi SAW diangkat, dilantik menjadi Rasul. Dibelah dada je. Kemudian tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam sejarah disebutkan sebanyak 4 kali baginda Rasulullah SAW dibelah dada dia. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Kepada kita, betapa pentingnya dalam perjalanan kita ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala, perlu seawal perkara yang penting, hati tu kena bersih. Hati tu kena bersih. Dalam kita, perjalanan kita ubudiyah kepada Allah Ta'ala, dan kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita akan mati tuan-tuan. Hati kena bersih. Hati kena bersih. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, kita belajar macam mana supaya nak bersihkan sifat-sifat mazmumah, supaya tidak ada dunia, tidak ada jawatan, tidak ada pangkat, tidak ada duit, tidak ada harta. Tak buang. Riak, sum'ah, takabur, itu semua tuan-tuan perkara-perkara yang boleh menghijabkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghijabkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah azan ya? Azan Kita azan. Macam mana tuan-tuan, dah azan dah? Belum jalan ni? Kita sambung sikit lagi lah. Minta izin nanti lepas azan InsyaAllah. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita boleh lanjutkan tuan-tuan sikit lagi insyaAllah. Saya ringkaskan dah. Jadi pada permulaan baginda Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala perjalankan baginda Rasulullah SAW lailam minal masjidil haram, pada malam hari, bukan siang tuan-tuan. Nabi diperjalankan tu, naik burak tu pada malam, bukan siang. Sebab itu sehingga ulama' menyatakan perbahasan berkenaan tentang siang dan malam mana lebih afdal. Ada setengah ulama' kata siang tu lebih afdal daripada malam.
Malam tu, siang tu terang, malam gelap. Setengah ulama kata tak, malam tu lebih afdal daripada siang. Salah satunya sebab Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' itu pada waktu malam. Waktu Allah Ta'ala menyatakan Laila, malam, pada waktu malam. Sebab tu setengah ulama menyatakan kalau nak berjalan musafir, sesuai bagus pada waktu malam. Sebahagianlah menyatakan kerana waktu malam ni tuan-tuan, waktu kita bersunyi-sunyi dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tahajud mana ada siang, tahajud waktu malam. Sebab apa? Wal laila libasa wan nahara ma'asha. Waktu malam tu untuk kita bermunajat, bersimpuh, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana wan nahara ma'asha, kerana waktu siang tu untuk kita cari keperluan kehidupan kita, kerja dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala perjalankan Nabi SAW pada waktu malam. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Nabi dibedah nak menunjukkan bahawa dalam kita, perjalanan kita ni penting tuan-tuan untuk menyucikan hati kita. Sebab itu belajar ilmu tasawuf itu wajib. Salah satu daripada ilmu yang wajib, ilmu tasawuf. Sehingga kan Imam Sazuli rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa man lam yataghalghal fi hazihil ulum, siapa yang tak sibukkan, tak pelajari ilmu tasawuf, sehingga hatinya tuan-tuan ada makhluk, ada harta, ada dunia, ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyucikan hati dia, dia tak sibukkan dengan belajar ilmu tasawuf, dia abaikan tuan-tuan, wa huwa mata kabair, maka dia mati dosa besar, na'uzubillah. Wa huwa lam ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Sebab tu usahakan sebelum kita mati, 3 ilmu yang wajib ni kena selesaikan, kena tuntas. Tak ada istilah masa saya belajar dah habis dah Ustaz. Mana ada habis tuan-tuan. Atau orang Arab kata apa? Talibul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Belajar ni, tuntut ilmu tu daripada buayan sehingga liang lahat. Tak ada istilah habis. Masa saya dah habis dah Ustaz, mantul lah, aduh, nak hafal alif sampai ya pun tak ingat-ingat. Dah tak ada tuan-tuan. Sebab itu ilmu yang wajib. Siapa jua kita, laki-laki, perempuan, proporsional, tak proporsional, apa jua sekalipun pekerjaan, tak ada alasan. Tak ada alasan. Itu satu kewajipan yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Maka bahaya, sebab tu bersihkan hati tu sangat-sangat penting tuan-tuan. Jangan sampai ada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka bila Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sampailah ke Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin tuan-tuan, lebih kurang ada 5 tempat Nabi berhenti. Yang pertama, daripada Mekah Nabi pergi ke Madinah. Sekejap je tuan-tuan, selangkah perjalanan je kaki burak. Kita nak pergi Madinah berapa jam je? 8 jam naik bas. Dah. Naik kereta api sekarang cepatlah, 2 jam je. Cepat saja tuan-tuan, terus pergi ke Madinah. Dah. Daripada Madinah Nabi pergi lagi singgah satu tempat yang namanya Madian. Daripada Madian Nabi pergi lagi satu tempat yang namanya Tursina di Mesir. Daripada Tursina Nabi terus pergi satu tempat yang namanya Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian barulah sampai kepada Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis tuan-tuan, Nabi menjadi imam kepada seluruh para anbiya alaihimussalam tu wassalam. Nak menyatakan tuan-tuan kemuliaan, keagungan, kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala rasul. Segala nabi dulu tuan-tuan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, diutuskan Allah Ta'ala, semuanya duduk di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan asbab Nabi, kita ni digelar sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah Ta'ala kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni dapat status tuan-tuan, Allah Ta'ala lantik kita, beri kita satu status khairu ummah, umat yang terbaik. Dengan sebab apa? Nabi SAW.
Dah lahir hujung-hujung, last sekali tuan-tuan, lantik diberikan anugerah umat yang terbaik berbanding pada umat-umat terdahulu. Tuan-tuan ingat umat terdahulu tak cemburu ke tuan-tuan? Cemburu. Hatta Nabi terdahulu pun pencemburu. Lepas tu banyak-banyak syukur kita menjadi umat Nabi SAW. Maka bila daripada peristiwa tersebut nak menunjukkan kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah SAW mengimami, yang belakangnya adalah semua para rasul, para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah Nabi SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Sebab tu dalam peristiwa Mi'raj pula tuan-tuan, naik ke langit, ada berapa orang nabi yang Nabi SAW jumpa? Lebih kurang ada 7 orang nabi, 7 orang rasul. Langit pertama hak Nabi jumpa siapa dia? Tak lain tak bukan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, bapa segala manusia. Bapa segala manusia, Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Nabi Isa, dan dia juga disebut sebagai Nabi Yahya. 2. Langit yang kedua. Kemudian naik lagi langit ketiga. Nabi siapa? Lepas Nabi Isa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS. Kemudian naik pada langit yang keempat, iaitu berjumpa dengan Nabi Idris AS. Kemudian naik lagi langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun AS. Naik yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa langit yang keenam tuan-tuan. Sampai naik langit yang ketujuh, iaitu Nabi Ibrahim AS. Agak-agak boleh ingat tuan-tuan? Tak payah ingat lah tuan-tuan, jangan takut tak ada peksa. Cuma nak kata setiap satu Nabi naik tu tuan-tuan, setiap satu langit tu bukan macam satu tingkat. Jauh perjalanan je. Tapi nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi berjumpa dengan Nabi, setiap Nabi tu, sampailah Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tuan-tuan, nak ceritakan Baitul Ma'mur ni, dia betul-betul berketepatan atas Kaabah. Baitul Ma'mur. Di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat di mana malaikat tawaf. Di bumi namanya Baitullah, iaitu Kaabah, tempat manusia tawaf. Hatta Covid sekalipun tuan-tuan, tawaf tetap ada, takkan terputus. Kalau putus tuan-tuan tak ada tawaf, kiamat dah kita. Kiamat dah. Baitul Ma'mur tu betul-betul bertepatan dengan Kaabah, betul-betul atas Kaabah. Sampaikan kata ulama, kalau duk jatuhkan batu tu daripada Baitul Ma'mur, betul-betul akan jatuh kepada atas Kaabah. Kerana itulah tempat tawafnya malaikat. Kerana sekali masuk tuan-tuan, malaikat akan tawaf 70,000 malaikat, dan takkan keluar-keluar. Masuk lagi 70,000 malaikat, takkan keluar-keluar. Itu namanya Baitul Ma'mur. Satu tempat yang sangat tinggi yang hanya ditunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian barulah Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sampailah ke Sidratul Muntaha, akhir sekali sampai ke Mustawa. Itu dah lepas lagi dah langit tuan-tuan, jauh sekali. Nak cerita bahawasanya tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, makin jauh dengan bumi tu, makin tinggi Nabi naik, makin kecil tu dunia. Dunia tu makin kecil. Dunia tu makin kecil. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita naik kapal terbang tu, bila kita terbang tu, kita meninggalkan tempat kita tu makin jauh je. Makin jauh. Begitulah iman tuan-tuan. Begitulah iman. Bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akan jauh. Dunia akan jauh. Bila kita ingat kepada akhirat, dunia akan jauh. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang terpenting tuan-tuan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak lain tak bukan kata ulama, sebenarnya Allah Taala nak memuliakan Nabi SAW. Kerana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, Nabi berada dalam keadaan satu ujian yang sangat besar. Kerana yang pertama, selepas daripada kematian isteri yang sangat disayanginya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, meninggal tuan-tuan. Kemudian meninggal pula
bapa saudaranya Nabi SAW, yang sangat dikasihi, yang sangat memperjuangkan dakwah Nabi SAW. Dua-dua orang kuat Nabi ni meninggal. Nabi cukup sedih tuan-tuan. Sebab tu dikenali sebagai tahun tersebut, peristiwa Isra' Mi'raj ni, sebagai Amun Hazan, tahun kesedihan. Maka sebagai nak menggembirakan dan nak memuliakan Nabi SAW, Allah Ta'ala jemput Nabi SAW tuan-tuan. Tak pernah berlaku pun pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Nak menunjukkan kemuliaan, kelebihan Nabi SAW berbanding kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan yang kedua, pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj ini tak lain dan tak bukan juga nak menunjukkan tentang solat. Kerana Nabi bila naik ke langit itu, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawah, tak lain dan tak bukan Nabi diberikan hadiah apa dia? Solat. Nabi diberikan hadiah solat, naik ke atas. Bukan Nabi berjumpa Allah ke atas, dah. Mana ada sebut. Nabi diberikan ambil hadiah solat. Mana pergi atas jumpa Allah Ta'ala? Ambil solat. Pendekkan cerita daripada berapa? Berapa tuan-tuan? 50 dah. Sampai dapat 5 ni. 5. Itu pun yang duk cadangkan minta kurang tu siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, dia kata umat aku lebih daripada 5, kurang daripada 5 pun tak larat. Ni kan pula umat kamu ya Muhammad 50. Agak-agak kalau 50 lah tuan-tuan, tak kerja kita dah. Tak menyawit, tak menori. Baru nak pergi je dah masuk batu. Baru nak pergi dah masuk batu. 50. Ini kan pula 5. Itu pun Allahu Akbar. Tapi kalau kita dapat laksanakan dengan sungguh-sungguh tuan-tuan, kita jaga menyamai seperti mana 50 waktu. Sebab tu sekarang ni memang ujian kepada kita. Tetapi ala kulli hal, jika ada peluang tuan-tuan, sungguh-sungguh rapatlah, pergilah, rajinlah hadir ke masjid. Kerana orang yang hadir ke masjid ni salah satu orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Dan orang tu menunjukkan bahawa iman yang ada dalam hati dia. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Tanda dia beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Nabi kata tengoklah dia ulang alik daripada masjid ke rumah, rumah ke masjid. Biar kita jadi kaki masjid, orang masjid tuan-tuan. Jangan orang ingat duk gelar kita, orang kenal kita kaki warung. Berat. Haji mana? Haji mana? Haji Ali. Ali mana? Ali warung. Biarlah. Contoh ya tuan-tuan. Bukan Haji Ali sini, lain. Kalau orang ingat kita lain daripada perkara yang kurang baik tuan-tuan, parah juga tu. Parah. Biar orang kata kita orang kaki masjid ke kaki surau ke tak apalah, tak jadi masalah. Dia tu kaki masjid saja, tak lama tu. Biar kita rapat dengan masjid. Kerana itulah Nabi SAW diperjalankan daripada satu masjid ke satu masjid. Nak betapa penting nak bagi tahu kepada kita dalam kehidupan kita, jangan jauh dengan masjid. Jangan jauh. Macam mana sekalipun, jangan jauh dengan masjid. Kecuali dalam keadaan sekarang ni lah, darurat Covid. Tak dibenarkan daripada 3, kemudian 6, lepas tu 40. Sekarang alhamdulillah lah. Tak. Cuma hak kita risaunya dah lama sangat tak datang masjid ni, yang tu yang lihat tu. Nak cari balik tu. Cari balik. Saya tiap-tiap malam pergi masjid tuan-tuan, ngayar apa semua. Dia kata, oi pening Ustaz nak cari jemaah balik. Nak cari jemaah balik ni payah. Dia dah hilang dah, rahib dah tuan-tuan. Tak. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu ada kata-kata yang biasa viral tu, dia kata apa? Jangan risau tentang kasut kita hilang. Bila mana kita pergi ke masjid, turun-turun tengok kasut tak ada je. Jangan sedih, jangan risau. Tapi risau dan sedihlah kasut kita tak sampai ke masjid. Turun-turun tengok, tak ada dah kasut. Tak apalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak. Tapi risau dan sedihlah bila kasut kita tak sampai ke masjid. Kalau kasut tak sampai, orangnya pun tak sampai lah. Jangan jauh dalam kehidupan kita dengan masjid. Sebab tu tuan-tuan, budak-budak anak-anak ni lah yang warisnya ni, bawa. Kalau boleh bawa.
Dibenarkan bawa, silakan. Bawa lah. Dia lah pewaris kita, tuan-tuan. Pak Bilal ni, Pak Bilal. Bukan Pak Bilal sinilah, mana-mana dah. Nak cari pewaris tukang azan ni Pak Bilal, tuan-tuan. Susah. Tak mau. Itulah Bilal. Daripada dia muda ada gigi sampai tak ada gigi sekarang. Dah. Nak cari pengganti tak ada, susah. Bawa budak ni. Kita pun tuan-tuan minta maaf cakap lah. Kita orang masjid pun janganlah garang-garang sangat dengan budak ni. Takut dia nanti. Dia main, Ustaz. Main tu biasalah, tuan-tuan, budak. Nama pun budak, main tu biasalah. Yang luar biasanya Pak Imam dengan Pak Bilal main. Itu luar biasa. Cuma kita khabar je lah. Tu saja. Janganlah duk marah-marah. Kau ni berbaik kau tak payah datang macam ini. Baliklah. Alah. Memang tak datang lah, tuan-tuan. Sebab kalau nak tengok satu tempat tu yang dikatakan dia mengimarahkan, masjid tu diimarahkan, mesti ada 3 generasi. Orang tua, orang muda, kanak-kanak. Kalau golongan KRU je ramai, tuan-tuan. KRU tahu je? Kumpulan rambut uban. Golongan kumpulan rambut uban je ramai, muda tak ada, kanak-kanak tak ada. Berat. Kena muhasabah, kena cek balik. Itu dia punya penanda aras. Nak tengok satu-satu tempat tu, masjidnya imarah surau jangan ada 3 generasi ni. Kalau tengok semua yang dah berumur, cari tiang, cari dinding, dah orang muda, kanak-kanak tak ada. Ada something lah, tuan-tuan, kena cek balik. Jangan garang-garang sangat lah dengan budak-budak ni. Mesra. Buat jamuan sikit, makan, panggil jemput. InsyaAllah dia yang waris kita, tuan-tuan. Lepas ni kita tak tahu lagi siapa. Nak ganti bukan senang, nak cari gantunglah banner jawatan Bilal. Tak heran pun dia. Tuan-tuan. Padahal Bilal ni, tuan-tuan, Bilal ni Masya Allah, Tabarakallah, disebut dalam hadis Nabi SAW, seorang Bilal bila dia mati, tuan-tuan, lam yu'ad, tidak dimakan ulat jasad tubuh badannya. Artinya, tuan-tuan, jasadnya tak hancur, tuan-tuan. Kita nak ngapal Quran tak berapa larat. Nak jadi Al-Hafiz tu tak berapa larat. Hafuz jadilah. Tak berapa larat. Asyik lupa je tak sudah. Bilal tu, walaupun dia tak hafal Quran, dia kerja dia mengumandangkan azan, panggil orang pergi masjid azan tu, mati dia, tuan-tuan, jasad dia tak hancur, tak dimakan ulat. Besar dia punya kelebihannya Pak Bilal ni. Dan seorang datang, semua datang masjid tu, semua saham dia dapat. Dan apa Nabi sebut? 2 pekerjaan yang perlu kamu rebut. Salah satunya adalah muazzin. Rebut. Tapi orang tengok, takkan Bilal je. Saya nak jawatan lain. Awak nak jawatan apa? Pengusi. Amboi. Nak jawatan pengusi tu, berebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu jangan jauh dengan kehidupan kita dengan masjid. Tempat diturunkan banyak rahmat Allah SWT di masjid lah, tuan-tuan, yang kita nak bawa masuk ke dalam rumah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, tuan-tuan, malam ni kita merupakan malam 27 Rajab. Kata ulama, tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang menghidupkan malam 27 Rajab. Kita tak tahu, tuan-tuan, tahun depan kita hidup lagi ke tidak, dapat bertemu lagi ke tidak malam 27 Rajab. Maka sebab itu kata ulama, hidupkanlah malam 27 Rajab. Hidupkan. Yang pertama, macam mana kata ulama nak menghidupkan malam 27 Rajab? Yang pertama, tuan-tuan, kalau boleh, lakukanlah sembahyang sunat 2 rakaat. Malam-malam tu sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa-apa pun boleh lah, tahajud ke, hajat ke dan sebagainya, buat sembahyang sunat. Ada. Kalau boleh esoknya 27 Rajab tu kita puasa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i menyatakan yustahabbu, disunatkan untuk kita berpuasa pada 27. Cantik, tuan-tuan. Kebetulan pula esok hari Khamis. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu orang yang berpuasa pada 27 Rajab seperti mana dia mendapat puasa 60 bulan pahala dia.
Bukan 6 bulan, 60 bulan pahala puasa dia. Tak? Kebetulan pula esok hari Khamis, usahakanlah ajak suami, anak, isteri puasa. Kalau puasa sunat ni tuan-tuan, kalau seorang-seorang dia punya cabaran, ujiannya besar. Dah puasa dah, orang rumah tak puasa, anak-anak tak puasa, tiba masak sedap pula, ujian pula. Sabar je lah. Masa time tak puasa, masak lebih kurang je. Kalau nak puasa sunat ni, dia ada kekuatan, ajak ramai-ramai. Esok semua puasa bawa ada suasana, bawa ada kekuatan. Kalau tidak, kita terkotak kanting tuan-tuan. Pahala besar. Kalau mampu, usahakan untuk puasa esok. Dan juga tuan-tuan, usahakan banyakkan sedekah. Orang yang bersedekah kan, orang yang bersedekah, dia mendapat pahala puasa 1000 tahun kan. Dan bahkan sedekah ni tuan-tuan, turfa'ul balak, diangkat balak. Jadi malam ni usahakan untuk qiyamul lail kan, tahajud ke, tasbih ke, witir dan sebagainya, dan banyakkan istighfar kan. Banyakkan istighfar kan. Dan juga banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tuan-tuan, kita mendapat menghidupkan malam 27 Rejab, minimal paling kurang, ni pun paling kurang, paling malas lah tuan-tuan, saya sebut juga, dapat jaga 2 waktu solat ni. Iaitu yang pertama, solat isyak berjamaah, ni kejap lagi ni. Dengan esok ada niat, ada azam nak semayang subuh berjamaah. Nabi SAW sebut, man sallal isyak fil jamaah, siapa yang solat isyak berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia dicatatkan pahala seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Sebab tu jaga tuan-tuan isyak, biar berjamaah. Dia sama juga ketika mana 10 malam yang terakhir. Minimal ni, minimal. Ni alhamdulillah lah isyak ni. Mudah-mudahan kita dapat berjemaah ni. Pahalanya tuan-tuan, seolah-olah kita beribadah qiyamul lail separuh malam. Separuh malam berat tuan-tuan, susah nak dapat. Kemudian azam niat esok nak subuh berjamaah, Nabi kata faka'annama qama lailata kullu, maka dia dapat pahala beribadah seluruh malam. Ini minimal. Kita termasuk orang yang menghidupkan malam 27 Rejab. 27 Rejab. Dan akhir sekali tuan-tuan, minggu ni kita merupakan minggu terakhir bulan Rejab. Minggu terakhir bulan Rejab. Esok 27, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jumaat 28, last lah. Minggu terakhir. Tuan-tuan, kata ulama yang disebutkan dalam kitab Tuhfa al-Awtan wal Ikhwan, Syekh Ahmad bin Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi rahimahullahu ta'ala, maka kata Syekh Ali Al-Ajhuri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Siapa pada hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab, dia membaca bacaan ini sebanyak 35 kali, maka tidak akan terputus rezekinya dari dalam tangannya pada tahun tersebut. Al-Imam Ali Ajhuri, beliau menyatakan bahawa siapa membaca bacaan ini sebanyak 35 kali pada hari Jumaat yang terakhir, hari Jumaat ni lah tuan-tuan, esok lusa, dia baca bacaan ini 35 kali, maka tidak akan terputus rezekinya pada tahun tersebut. Apa bacaannya tuan-tuan? Yang dibaca sebanyak 35 kali pada hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab, iaitu pada ketika mana khatib berada di atas mimbar. Bila mana khatib, Pak Imam berada di atas mimbar tu, baca khutbah tu, maka bacalah bacaan ini. Tapi janganlah baca kuat-kuat tuan-tuan. Baca dalam hati pun, kata ulama pun tak apa. Baca dalam hati. Apa dia bacaannya? Iaitu pendek je. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Pendek je. Tuan-tuan boleh ikut tak saya? Boleh ya sekali? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah,
Muhammadur Rasulullah. 35 kali hari Jumaat ni, hari Jumaat yang terakhir dalam Rajab, ketika mana imam berada di atas mimbar. Alhamdulillah kita dah dapat sembahyang Jumaat dah ni. Tapi tuan-tuan janganlah baca kuat-kuat. Imam tengah baca khutbah tu, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini sesat barat mana ni? Baca dalam hati je. Dalam hati. Dalam hati. Kalau nak baca perlahan-lahan sikit, sendiri dengar. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dalam hati pun boleh. 35 kali. Maka kata ulama, siapa yang membaca bacaan ini, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali pada hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab, maka tidak akan terputus rezekinya pada tahun tersebut, tuan-tuan. Yakinlah, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita. Dan rezeki ni bukan hanya RM1 je, tuan-tuan. Yang kata rezeki ni banyak, besar dan luas. Sehat pun rezeki, dapat pergi masjid pun rezeki, dapat ibadah tu rezeki. Jangan kita kata lepas ni kaya lah aku, harga sawit makin naik. Dah bukan tu saja. Kau ibu boleh buat tak? Boleh. Tak jadi masalah. Boleh buat. Boleh buat, tak jadi masalah. Boleh buat pada waktu. Kalau tak pun pesan dengan bang Haji, ingat bang, apa tak tu? Ingat tak? Esok hari Jumaat ni jangan lupa. Masya Allah, tabarakallah. Ulama-ulama dulu, tuan-tuan, tak tinggalkan amalan ni. Cukup perhati betul. Apabila Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab. Jadi tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat, kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditingkatkan iman, dikuatkan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab pada malam 27 Rajab ini kita mendapat ma'rifatullah, sebenar-benar kenalnya Allah Ta'ala, dan bertambah kasihnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi SAW akan bagi syafaat kepada kita dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf kalau jika ada terkasar bahasa pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.